Hei, tak perlu tarik picu itu. Kalau orang Malaysia, tunjuk saja senjata, mereka pasti menyerah. Khalil, ketua Lanun dari negara yang dilanda konflik, bersenjatakan drone terkini dan RPG, tertawa besar. Sasaran mereka ialah kapal tangki minyak Malaysia yang seperti kubu terapung MV Perkasa 3. Terikat dengan undang-undang, senang saja nih. Tetapi mereka tidak tahu, pada ketika itu, dari kegelapan beberapa kilometer jauhnya, mata Dewa Radar SPY-1DV milik frigat TLDMKD Sakti telah mengunci, malah degupan jantung mereka. Ia adalah saat di mana Khalil yang jahil telah menyentuh amarah raksasa yang senyap yang tidak seharusnya diusik. Operasi ini adalah kisah rekaan yang diilhamkan oleh semangat menjaga marwah dan kedaulatan negara. Jangan lupa langgan untuk menyokong. Jarum jam menunjukkan jam 2 pagi. Selat ini, yang menghubungkan Teluk Aden dengan Lautan Hindi di hujung timur benua Afrika, adalah nadi ekonomi dunia. Tetapi pada masa yang sama, ia adalah kawasan maut di mana para pelaut paling banyak memanjatkan doa. Malam itu, satu bayangan gergasi bergerak perlahan di lautan. Ia adalah kapal tangki minyak mentah besar, MV Perkasa 3, yang dikendalikan oleh MISC Berhad dari Malaysia. Panjangnya melebihi 300 meter, sepanjang menara Kuala Lumpur jika diletakkan melintang. Bangkai gergasi ini penuh muatan minyak mentah yang menyokong keperluan tenaga Malaysia. Namun di lautan malam, saiz gergasinya adalah kelemahan maut, pergerakannya lambat. Elakan mendadak mustahil. Walaupun tinggi dari air ke geladak, bagi Lanun yang mahir, ia hanyalah peti besi bergerak. Sekumpulan lelaki sedang memerhati peti besi itu melalui pandangan hijau teropong malam. Mereka adalah kumpulan Lanun kala jengking hitam. Imajinasi tentang Lanun Somalia dahulu mungkin adalah nelayan miskin yang menyerang dengan senapang AK berkarat. Namun, realiti kini lebih kejam dan bermekanikal. Kapal mereka bukanlah perahu nelayan yang diubah suai. Ia adalah bot laju yang dibeli dengan keuntungan perniagaan wang tebusan, dan di tangan ketua mereka, Khalil, terletak sebuah tablet. Skrin itu memaparkan data kapal dagang yang sedang belayar, diperolehi secara massa nyata melalui kaedah hampir penggodaman daripada sistem pengenalan automatik kapal. AIS. Mengikut jadwal, Perkasa 3 sudah tiba. Khalil berkata kepada anak buahnya dan mengendalikan alat kawalan. Dari buritan bot laju itu, terdengar bunyi kipas kecil. Ia adalah drone peninjau. Lanun-lanun sebelum ini hanya merempuh kapal secara melulu dan mudah dikesan apabila disuluh lampu. Tetapi kala jengking hitam berbeza. Mereka menghantar drone yang dilengkapi kamera inframerah untuk menganalisis kedudukan pengawal, kawasan buta di atas air, dan tempat yang rendah untuk memanjat. Kapal Malaysia akan bertindak mengikut manual. Mereka akan melawan dengan pancutan air tekanan tinggi dan alat akustik, tetapi itu sahaja. Khalil meyakinkan anak buahnya. Dengar sini, mereka tidak akan sekali-kali melepaskan peluru hidup. Undang-undang Malaysia telah mengunci picu mereka. Jadi, pada saat kita menunjukkan pelancar roket, semangat mereka akan patah. Itulah kuncinya. Logik mereka, dalam beberapa aspek, sangat rasional. Jika mereka menyerang kapal Amerika atau China, mereka berisiko tenggelam tanpa soal. Tetapi kapal Malaysia berbeza. Kekangan ketat undang-undang mereka mengenai penggunaan senjata dan niat mereka untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dilihat oleh Lanun sebagai kelemahan yang mudah dieksploitasi. Ini bukan jenayah yang lahir daripada kemiskinan. Tidak. Ini adalah perniagaan yang kejam, dikira dengan teliti risiko dan pulangan. Setelah mengesahkan image dari drone, Khalil memberi arahan ringkas melalui radio. Bergerak, masa memburu. 4 bot laju memecut serentak, menyebar di kawasan laut. Bunyi enjin membelah kegelapan, dan ombak putih menghampiri Perkasa 3. Sementara itu, di jambatan Perkasa 3, laporan hampir jeritan dari pegawai pelayaran pertama bergema. Kapal tak dikenali mendekat dari buritan. Kelajuan tinggi. 4 buah. Wajah kapten membeku. Ambil kedudukan pertahanan. Mulakan pancutan air tekanan tinggi anti Lanun. Bunyi penggera berbunyi. Dan kelasi-kelasi yang sedang tidur terkejut bangun. Mereka adalah orang awam. Walaupun telah dilatih, ketakutan berhadapan dengan kumpulan bersenjata yang berniat membunuh tidak terkata. Air laut dipancutkan dengan tekanan tinggi.
di sekeliling badan kapal mencipta tirai air. Ia adalah usaha putus asa untuk menghalang pendekatan. Namun, lanun-lanun itu menyelinap melalui celah-celah seperti belut. Angkat RPG, tembakan amaran, sasarkan tingkap jambatan. Dengan jeritan Khalil, salah seorang lanun mengangkat pelancar roket ke bahunya. Muncungnya dihalakan ke jambatan kaca di mana para kelasi berada. Jika dilepaskan, walaupun tidak mengenai sasaran, bunyi letupan dan gegaran pasti akan melumpuhkan sistem kawalan kapal. Pertahanan kapal dagang hanyalah seperti kertas di hadapan senjata ketenteraan. Tidak, kita tidak boleh lari. Kapten mencapai radio. Mayday, Mayday. Ini Perkasa 3. Kami diserang lanun bersenjata. Minta bantuan segera. Situasi itu sungguh terdesak. Tetapi lebih cepat daripada panggilan radio itu sampai, ada pihak yang telah memahami sepenuhnya keadaan. Beberapa batu nautika di belakang Perkasa 3, Fregat TLDM, Kadi Sakti, sebuah kapal pemusnah yang berintegrasi dengan persekitaran Laut Malam, terapung. Di jantungnya, ruang informasi tempur. Suasananya sunyi, hanya bunyi kipas penyejuk peralatan elektronik bergema. Peta Teluk Aden terpampang di skrin besar. Di antara titik-titik kapal yang tak terhitung, 4 titik merah berkelip-kelip menghampiri titik biru yang mewakili Perkasa 3. Pengenalan sasaran, Kalajengking 1 hingga 4, jarak 3000 ela. Mendekati Perkasa 3 pada 29 knot, suara laporan radar adalah datar seperti mesin. Apa yang mereka lihat bukanlah lanun itu sendiri. Radar canggih SPY 1D TLDM telah menghasilkan data tepat mengenai koordinat, haluan, kelajuan, dan ramalan kedudukan masa depan bot lanun itu. Komander kapal duduk di kerusi arahan CIC, merenung monitor sambil menyilangkan tangan. Adakah kebenaran untuk menggunakan senjata masih belum ada? Pegawai senjata di sisinya menggelengkan kepala dengan wajah yang tebal. Tunggu sehingga syarat pertahanan diri atau perlindungan kecemasan dipenuhi. Itu peraturan. Masa ini sungguh kritikal. Di tangan mereka terletak kuasa ketenteraan paling canggih di dunia. Dengan meriam 5 inci, mereka boleh menghancurkan bot lanun menjadi serpihan dari jarak ini dengan tepat. Atau dengan meriam otomatik 25M berprestasi tinggi, mereka boleh mengubah mereka menjadi debu laut dalam beberapa saat, tetapi mereka tidak melakukannya. Atau lebih tepat, mereka tidak boleh melakukannya. Sehingga pihak lawan benar-benar melepaskan tembakan dan nyawa rakyat Malaysia berada dalam bahaya, mereka tidak dibenarkan menghunus pedang. Ini adalah kekangan yang dilihat oleh tentara laut negara lain sebagai tindakan memudaratkan diri sendiri. Lanun-lanun itu mengetahui perkara ini, itulah sebabnya mereka berani mendekat. Komander, reaksi seperti RPG dikesan pada musuh, mereka bersedia untuk menembak. Ada sedikit ketegangan dalam suara operator. Komander kapal menatap titik merah di monitor dan memberi arahan dengan suara yang tenang tetapi tegas. Pancutan air tekanan tinggi. Zone tempur. Tetapi, jangan ada pertumpahan darah. Komander kapal tahu, sesiapa sahaja boleh memusnahkan. Misi mereka adalah melindungi rakyat dan memberi pengajaran kepada penjahat ini. Satu pengajaran yang begitu terdesak sehingga mereka tidak akan berani mendekati lautan ini lagi. Sistem kawalan tembakan, FCS, kunci sasaran, meriam, utama, sedia. Tunjukkan kepada mereka. Teknologi Malaysia, di tengah-tengah kapal sakti. Meriam gergasi mula berputar tanpa bunyi. Ia adalah permulaan pertempuran tahap dewa yang tidak pernah dibayangkan oleh Lanun. Tembak, lepaskan. Jeritan ketua Lanun, Khalil, bergema. Anak buahnya meletakkan jari pada picu RPG. 7, menjerut jambatan Perkasa 3 dalam bidikan mereka. Tepat pada saat itu, dengan bunyi letupan, permukaan laut hanya 10 meter di sebelah kanan bot meletup. Tiang air putih gergasi menjulang ke langit malam, dan sejumlah besar air laut mencurah seperti air terjun ke atas lanun-lanun itu. Bot itu bergegar ganas, dan anak buah yang sedang membidik hilang keseimbangan dan jatuh di geladak. Apa itu? Ranjau? Tidak. Serangan. Dari mana mereka menembak? Khalil keliru, melihat sekeliling dengan cemas. Namun, tiada
Apa-apa yang kelihatan dalam kegelapan, tiada kilatan tembakan dilihat. Biasanya, jika meriam ditembak, cahaya akan kelihatan. Selain itu, menembak amaran dengan tepat ke hadapan bot laju yang bergerak pantas di laut gelap gelita bukanlah kemampuan manusia. Mungkin kebetulan. Sebarkan. Tidak, Khalil, itu bukan kebetulan. Anda kini sedang disasarkan oleh matematik dan fisik paling canggih dalam sejarah manusia. Mari kita berhenti seketika untuk menjelaskan mengapa KD Sakti mampu melakukan tembakan ajaib tanpa menunjukkan diri. Rahasianya terletak pada panel putih segi 8 yang tertanam pada struktur kapal SPY-1DV. Radar konvensional memutar antena untuk mengesan, tetapi SPY-1DV berbeza. Ia menggunakan beribu-ribu elemen yang dipanggil phase array untuk mengendalikan pancaran secara elektronik, mengawasi 360 darjah serentak dan berterusan. Kuasa pemprosesannya luar biasa. Ia mengesan ratusan sasaran serentak dengan tepat dari pesawat ratusan kilometer jauhnya hingga objek bersaiz bola tenis yang melantun di permukaan air. Ini bermakna, sejak Lanun menghidupkan enjin bot mereka, lokasi, koordinat, vektor kelajuan mereka telah dipaparkan sepenuhnya pada komputer KD Sakti, seolah-olah di papan catur. Namun, melihat dan mengenai adalah dua perkara yang berbeza. Menembak sasaran yang bergoyang di atas air lebih sukar daripada membaling duit shilling ke tingkap kereta yang bergerak di sebelah Anda. Disinilah meriam utama 5 inci dan sistem kawalan tembakannya, FCS, beraksi. FCS ini adalah otak elektronik. Ia mengira serta-merta semua pemboleh ubah kelajuan angin, suhu, tekanan, kelembapan, kesan Coriolis daripada putaran bumi, dan goyangan massa dan menyesuaikan sudut meriam hingga ke unit mikron. Manusia menarik picu, tetapi yang membidik adalah persamaan matematik dewa. Itulah sebabnya ia boleh mengenai koordinat yang disasarkan dengan ralat sifar, tidak kira ombak atau ribut. Tambahan pula, jenis peluru yang digunakan adalah penting. Tidakkah Anda heran? Mengapa letupan berlaku begitu dekat dengan Lanun, tetapi tiada serpihan yang mencederakan? Ini adalah belas kasihan terlarang yang dimiliki oleh TLDM, peluru inert tumpul DUD, flat-tipped projectile. Peluru biasa mempunyai hujung yang tajam. Apabila ditembak ke permukaan air, ia akan melantun seperti batu dan berisiko membunuh atau mencederakan sasaran pada arah yang tidak menentu. Ini tidak akan menjadi amaran, tetapi peluru inert ini berbeza. Seperti namanya, hujungnya rata. Ia sengaja meningkatkan rintangan udara dan, pada saat menyentuh permukaan air, break secara tiba-tiba, menyebabkan ia menusuk ke dalam air. Hasilnya, ia mencipta tiang air gergasi yang dramatik tanpa melantun, meminimumkan kuasa pemusnah fisikal. Untuk menyelesaikan masalah yang bercanggah ini tidak membunuh lawan, tetapi menunjukkan kuasa yang luar biasa. Mereka sengaja membangunkan peluru berbentuk yang lebih sukar untuk memukul, dan kemudian menggunakan komputer berprestasi tinggi untuk memaksa ia memukul. Ini boleh dikatakan keazaman gila negara teknologi Malaysia terhadap keamanan. Celaka, tembak balik. Lanun-lanun itu masih tidak memahami situasinya. Dalam usaha untuk meredakan ketakutan dengan kemarahan, mereka coba mengangkat RPG kedua. Pada saat itu, tiba-tiba, bunyi rendah yang tidak menyenangkan dan tidak pernah didengar mencurah dari atas. Warg, bunyi apa nih? Telinga. Kepala saya pecah. Lanun-lanun itu menjatuhkan senjata, menutup telinga mereka, dan berguling di geladak dalam kesakitan. Ini bukan sihir. Ini adalah LRAD, Long Range, Acoustic Device, yang dipasang pada KD Sakti. Senjata bukan maut yang memancarkan gelombang bunyi yang fokus seperti pancaran, memancarkan bunyi yang menyakitkan, hanya kepada sasaran tertentu. Ketakutan disuntik dengan bunyi yang hampir memecahkan gegendang telinga dari musuh yang tidak kelihatan. Di mana mereka? Khalil merenung lautan dengan mata berair. Di hujung pandangannya, drone peninjau mereka sendiri memancarkan cahaya biru pucat dari kegelapan terbang ke arah mereka. Betul, cari lokasi dengan drone kita, cari musuh. Tepat pada saat Khalil meletakkan harapan terakhirnya, bunyi mekanikal seperti gergaji rantai bergema pendek di kegelapan jauh. Detik berikutnya, drone di udara meletus menjadi serpihan-serpihan kecil di udara, seolah-olah disentuh oleh jari gaib.
Mereka tidak sempat melihat apa yang berlaku. Ia adalah badai peluru yang tidak dapat dilihat dari meriam automatik 20 mm, berprestasi tinggi, CIWS yang membedil drone kecil itu serta-merta. Radar mengesan, mesin membuat keputusan, dan mesin menembak jatuh. Tiada ruang 1 mm pun untuk campur tangan manusia. Tablet tergelincir dari tangan Khalil. Tapi, kita belum pun melihat musuh. Ya, mereka masih belum melihat siluet KD Sakti. Serangan ketepatan dari jauh, serangan akustik yang menggoncang otak, dan pertahanan udara yang melenyapkan drone dalam sekelip mata. Semua ini dilancarkan dengan ketepatan tanpa belas kasihan dari kegelapan. Peluh sejuk mengalir di belakang Khalil. Dia akhirnya sadar. Pihak yang mereka cari gaduh bukan sekadar pengawal kepada kapal dagang yang kaya. Ia adalah entiti yang boleh mengawal mereka dengan kuasa dewa dari tempat yang tidak kelihatan. Namun, demonstrasi kekuatan senyap Malaysia baru sahaja bermula. Keputusasaan sebenar bermula di sini. Sial. Gelap. Teropong malam tak berguna. Lanun-lanun itu panik. Deria keseimbangan mereka diganggu oleh gelombang bunyi LRAD, dan mata mereka buta akibat kehilangan drone. Mereka terasing di lautan gelap gelita. Ketakutan ditembak dari mana-mana. Ilusi bahwa kegelapan itu sendiri telah menjadi musuh. Khalil, dengan tangan yang menggigil, memotong kemudi bot dan menjerit, "Lari, kita undur dan atur semula." Mereka coba menjauhi perkasa tiga dan melarikan diri ke dalam kegelapan. Mereka berharap masih boleh melarikan diri di bawah kegelapan malam. Tetapi harapan dangkal itu dihancurkan pada detik berikutnya. Bunyi letusan kering bergema di atas, dan tiba-tiba, matahari muncul di tengah-tengah Teluk Aden yang tengah malam. Ia adalah suar pencahayaan yang ditembakkan dari meriam KD Sakti. Bola api magnesium, tergantung pada payung terjun, turun perlahan sambil memancarkan cahaya yang kuat. Kecerahannya mencecah 1 juta candela. Permukaan laut disinari seperti siang hari, dan siluet bot Lanun yang bersembunyi terdedah tanpa perlindungan di laut yang tiada bayang. Mata, terlalu terang. Anak buah yang memakai gogel penglihatan malam menjerit, mata mereka terbakar oleh cahaya yang kuat. Mereka yang berlindung dalam kegelapan kini seperti bogel. Dan dalam cahaya itu, ia akhirnya menampakkan diri. Tak mungkin. Bila ia begitu dekat, Khalil mendongak, dan di hadapannya terdapat dinding kelabu gergasi yang menjulang tinggi dengan cahaya di belakangnya. KD Sakti TLDM, panjang 170 meter, sesaran 8,200 tan. Struktur rata yang dicondongkan untuk ciri siluman, tiang yang menusuk langit, dan meriam utama yang duduk di haluan memandang rendah bot Lanun seperti pemangsa yang dingin. Bunyi enjinnya berbeza. Menggunakan sistem hibrid gabungan turbin gas dan pendorongan elektrik, Sakti meluncur masuk tanpa bunyi, bertentangan dengan saiznya, menghalang laluan pelarian lanun-lanun itu. Kita dikepung. Tembak, tembak untuk membuka jalan. Seorang anak buah yang panik coba menghalakkan senapang AK ke arah frigat. Ia adalah cobaan membunuh diri. Di sekeliling bot sudah tersusun mesingan 12,7 mm M2 yang ditempatkan di lambung KD Sakti dengan mata hitam pemangsa liar. Tambahan pula, di sayap atas jambatan, beberapa anggota TLDM yang berpakaian rompi kalis peluru hitam dan topi keledar berdiri tegak, memegang karabin mereka. Mereka tidak berkedip, tidak menjerit, tidak menembak amaran. Hanya membidik titik kritikal Lanun dengan ketepatan seperti mesin. Kesunyian inilah ketakutan terbesar bagi Lanun. Mengapa mereka tidak menembak? Mengapa mereka tidak menjerit? Adakah kami dianggap serangga yang boleh dibunuh pada bila-bila masa? Pada ketika itu, memecah udara yang tegang, bunyi guruh bergema menggoncang seluruh Teluk Aden. Ia adalah amaran lantang yang disiarkan dari pembesar suara gergasi sakti. Ini adalah tentara laut di Raja Malaysia. Serahkan kapal Anda dan buang senjata dengan serta-merta. Tindakan bermusuhan akan dibalas dengan langkah pertahanan diri. Langkah pertahanan diri. Khalil memahami berat perkataan itu secara naluri. Pertahanan diri yang mereka maksudkan adalah berbeza dimensi dengan keganasan yang mereka lakukan. Ia bermaksud situasi fisikal yang tidak dapat dielakkan, dikunci oleh radar dan dikira oleh komputer. Ketua, apa yang kita buat, kita serang. Anak buahnya menjerit,
tetapi Khalil tidak dapat bergerak. Dia melihat meriam di hadapan frigat bergerak perlahan, tetapi pasti selaras dengan bot mereka. Tindakan pengesanan yang dikaitkan dengan FCS mengira sepenuhnya pergerakan bot yang bergoyang oleh ombak. Tidak boleh lari. Tiang air tadi kembali ke benak Khalil. Itu bukan tembakan tersasar. Itu adalah message. Kami boleh menembak tepat di antara kening Anda pada bila-bila masa. Mereka telah dibiarkan hidup sejak awal lagi. Undang-undang Malaysia sahaja yang menahan nyawa mereka. Jika ini kapal perang negara lain, mereka pasti sudah menjadi serpihan daging yang bertaburan di laut pada saat mereka mengangkat RPG pertama. Tetapi gergasi kelabu di hadapan mereka, walaupun memiliki kuasa yang luar biasa, memilih untuk tidak menggunakannya hingga ke saat terakhir, dan hanya mahu menundukkan mereka dengan tekanan semata-mata. Serah diri. Khalil berkata dengan suara serak, "Buang senjata, jangan melawan." Dia sendiri membuang RPG, 7 ke laut, diikuti oleh anak buahnya yang turut membuang senapang AK ke laut. Bunyi capong bergema hampa di laut yang sunyi. Lanun-lanun yang tidak bersenjata mengangkat tangan tinggi-tinggi dan jatuh ke geladak, semangat patah, penyerahan diri sepenuhnya. Dari monitor di jambatan Kade Sakti, komander kapal memandang pemandangan itu dan berkata perlahan tanpa mengubah ekspresinya, "Situasi selesai. Maklumkan kepada Perkasa 3 bahwa keselamatan telah dijamin." Kaki tangan di CIC melepaskan ketegangan serentak dan menarik nafas panjang. Belakang mereka dibasahi peluh. Pilihan untuk tidak menembak menguras mental lebih daripada menembak. Jika lanun itu tersilap menembak, jika amaran tidak sampai, dalam keadaan ekstrem itu, mereka berjaya mengawal jari yang menggigil dan mengekalkan kewarasan. Ini dapat dilakukan karena mereka bukan sekadar askar, tetapi jelmaan disiplin. Di jambatan Perkasa 3, kapten dan kelasi-kelasi menangis sambil melihat pemandangan itu. Di bawah cahaya suar yang membelah kegelapan, KD Sakti terapung megah. Bagi mereka yang bekerja di lautan asing, ia adalah imej pelindung kampung halaman yang paling meyakinkan. Kami selamat. TLDM melindungi kami. Khalil, dengan tangan terangkat, merenung KD Sakti dalam keadaan terpinga-pinga. Dia telah berperang dan melarikan diri dari banyak kapal perang. Tentera yang menekan dengan kekerasan, syarikat yang cuba menyelesaikannya dengan wang, tetapi musuh seperti ini adalah yang pertama, melucutkan senjata kumpulan bersenjata seperti kanak-kanak tanpa peluru mengenai badan sesiapa, tanpa membunuh sesiapa, hanya dengan disiplin dan teknologi yang luar biasa. Adakah ini Malaysia? Apa yang terukir di hati Khalil bukanlah rasa kalah, tetapi ketakutan yang mendalam terhadap kewujudan yang tidak diketahui. Dia sadar, tentera yang paling menakutkan di dunia bukanlah mereka yang menembak seperti orang gila. Ia adalah mereka yang mempunyai kekuatan untuk menarik picu, tetapi memilih untuk tidak menariknya. Di Teluk Aden yang kembali sunyi, hanya cahaya lampu sorot yang dipancarkan oleh Sakti terus menyinari bot lanun. Seperti jalan, ia seperti khutbah tanpa kata, menyeru mereka yang melakukan dosa untuk bertaubat. Selepas mengesahkan pelucutan senjata lanun, bot getah hitam diturunkan dari frigat. Di dalamnya terdapat pasukan pemeriksaan TLDM. Peralatan mereka, berbeza dengan serangan tidak kelihatan tadi, sangat nyata. Baju overhaul hitam, rompi kalis peluru, topi keledar, dan di tangan mereka, pistol sub-mesingan 9 mm. Mereka tidak mengeluarkan sebarang perkataan yang tidak perlu, menaiki bot lanun dengan cekap seperti mesin, menahan dan mengawal lanun-lanun itu. Khalil, tangan digari dengan ikatan kabel, mendongak ke arah anggota TLDM di hadapannya. Dia bersedia. Berdasarkan pengalaman, tindakan balas dendam ganas daripada tentera selepas ditangkap adalah biasa. Tetapi anggota TLDM itu tidak memandang Khalil langsung. Hanya dengan tenang melakukan pemeriksaan badan mengikut manual, memastikan tiada pisau tersembunyi, dan merampas kunci enjin bot. Tiada kebencian di situ. Kerja yang dingin dan profesional, seolah-olah menguruskan kereta rosak di jalan raya. Khalil bertanya melalui juru bahasa dengan suara yang menggigil. "Mengapa? Mengapa kamu tidak membunuh kami? Kami menghalakkan roket ke arah kamu." Seorang anggota, yang kelihatan seperti ketua,
berhenti sejenak dan mengalihkan pandangan tajam dari bawah gogalnya. Kemudian dia menjawab dengan suara yang rendah, "Misi kami adalah melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Meragut nyawa kamu tidak termasuk dalam misi itu. Itu sahaja, itu sahaja. Jangan salah anggap. Ini bukan belas kasihan. Ini pembaziran kos." Kata-kata itu menusuk harga diri Khalil lebih dalam daripada peluru. Mereka tidak diiktiraf sebagai musuh, bukan ancaman yang berbaloi untuk dibunuh, hanya halangan yang disingkirkan dengan cekap. Bagi Frigat Aegis Malaysia, serangan habis-habisan mereka adalah seperti nyamuk yang hinggap. Gila betul. Khalil menggeletar. Musuh yang menyerang dengan kemarahan boleh difahami. Musuh yang menyerang kerana takut juga ada. Tetapi orang Malaysia ini berbeza. Memegang kuasa keganasan yang luar biasa, tetapi mengurungnya sepenuhnya dalam sangkar yang dipanggil kewarasan dan hanya menggunakan jumlah kekuatan yang diperlukan. Ia adalah kekuatan yang lebih canggih, lebih menyeramkan, dan peradaban yang berbeza daripada mana-mana tentera yang pernah dia kenali. Kemudian, lanun-lanun itu diserahkan kepada pihak berkuasa pantai mereka. Sebelum subuh, kesunyian kembali ke Teluk Aden. Perkasa 3 kembali belayar seolah-olah tiada apa yang berlaku. Bendera Malaysia di Buritan bersinar di sinari matahari pagi. Kadi Sakti juga, tanpa meminta sebarang pujian, memusingkan badannya secara senyap dan pergi ke misi seterusnya. Hanya riak ombak putih yang ditinggalkan di belakang. Beberapa hari kemudian, kabar angin aneh tersebar di pelabuhan, tempat persembunyian Lanun Somalia. Cerita yang diceritakan oleh Khalil, yang dibebaskan dan kembali dengan tangan yang menggigil di kedai minum. Dengar sini baik-baik. Kalau nampak bendera Malaysia di laut, jangan sekali-kali sentuh. Lanun-lanun muda tertawa. Kenapa? Orang Malaysia takut menembak, bukan? Mereka lemah. Khalil merentap kolar baju pemuda itu dengan mata merah dan menjerit, "Bodoh." Sebaliknya, bukan mereka tidak menembak, tetapi mereka tidak perlu menembak. Dia mula menceritakan ketakutan yang dialaminya di laut malam. Bagaimana mereka dilihat dari tempat yang tidak kelihatan. Bagaimana mereka dilumpuhkan hanya dengan bunyi dan cahaya, tanpa menggerakkan jari. Dan bagaimana kapal keluli yang dingin itu memandang mereka seperti serangga. Mereka ahli sihir. Mereka tahu apa yang kita fikirkan dan kemana kita akan lari. Jika aku betul-betul tarik picu masa itu, badan kita pasti sudah jadi serpihan daging terapung. Mereka sentiasa boleh melakukannya. Khalil menghabiskan minumannya dalam sekali teguk dan meludah keluar. Orang Amerika menakutkan kerana mereka menembak. Tetapi orang Malaysia lebih menakutkan kerana mereka tidak menembak. Kita tidak nampak apa yang tersembunyi. Aku tak mau sekali-kali tahu raksasa apa yang tidur di dalam kapal senyap itu. Semua orang di situ menahan nafas. Hakikat bahawa seorang lelaki yang pernah digelar paling kuat di dunia begitu ketakutan terukir di hati Lanun lebih kuat daripada propaganda manapun. Sejak itu, fenomena yang tidak menyenangkan mula berlaku di kawasan perairan ini. Lanun-lanun yang menyerang kapal perang negara lain akan melarikan diri berselerak seperti anak itik apabila melihat kapal TLDM atau kapal dagang Malaysia. Sebabnya tidak jelas. Tetapi satu peraturan terlarang telah ditetapkan di kalangan Lanun. Jangan dekati Aegis senyap itu. Ia adalah naga yang tidur. Sementara itu, di kalangan pegawai tentara laut di seluruh dunia, insiden ini diceritakan sebagai legenda sulit. Seorang pegawai tentara laut AS dikatakan terkejut apabila melihat rekod pertempuran sakti melalui data satelit. Tak boleh percaya. Menundukkan 4 bot laju malam dengan sifar tembakan tepat dan sifar kematian, penggunaan peluru hanya satu suar pencahayaan, gila. Kami pasti sudah menenggelamkan bot itu. Tetapi orang Malaysia menundukkan musuh dengan matematik. Seorang laksamana tentera laut Perancis juga meletakkan cawan kopi dan mengeluh dalam, orang Malaysia berperang dengan cara yang berbeza. Mereka tidak melawan Lanun. Mereka melawan rantaian keganasan itu sendiri, dan mereka menang. Malangnya, mungkin merekalah negara bertamadun yang sebenar. Kisah ini tidak menjadi berita, kerana tiada siapa yang mati dan tiada letupan yang hebat. Namun di kabin Kapten Perkasa 3, satu foto dipamerkan dengan teliti. Ia adalah foto buritan sakti yang menjauh, berlatar belakangkan matahari terbit di Teluk Aden. Di belakang foto itu, Kapten menulis dengan tangan,
Untuk pelindung senyap, maruah kita terletak di sini. Hari ini, kapal tangki Malaysia masih berlayar dengan megah melalui Teluk Aden. Di geladaknya, bersama produk Malaysia dan sumber tenaga, terdapat perisai terkuat yang tidak dapat dilihat tetapi wujud. Ia bukan hanya prestasi senjata, ia adalah keberanian untuk tidak menarik picu walaupun mempunyai kekuatan untuk melakukannya, dan semangat kepahlawanan Malaysia yang diwarisi turun-temurun untuk melindungi keamanan bukan dengan kebencian, tetapi dengan kewarasan. Lanun-lanun itu tidak takut kepada peluru berpandu frigat Aegis. Mereka takut kepada martabat orang Malaysia yang begitu dalam, yang tersenyum memberi amaran sambil memikul peluru berpandu itu. Lautan hari ini biru dan sunyi. Tetapi kesunyian itu bukan sekadar keamanan yang pudar. Ia adalah keajaiban kesunyian yang dicipta oleh pelindung yang paling kuat dan paling lembut yang sedang mengetap gigi pada saat ini. Bagaimana dengan kisah ini? KD Sakti terus mengawasi dalam kesunyian, bersandar pada ombak. Apa yang mereka buktikan bukanlah kuasa pemusnah. Ia adalah semangat pahlawan Melayu kuno untuk tidak menghunus pedang yang boleh dihunus. Menundukkan musuh tanpa membunuh mereka, hanya dengan teknologi dan ketabahan yang luar biasa. Inilah cara pertempuran negara bertamadun sejati yang disanjungi dunia. Jika Anda merasakan bangga dengan kemenangan senyap ini, sila tekan butang like dan sebarkan inspirasi ini. Beritahu kami dalam ruangan komen tentang apa yang Anda pikirkan mengenai kekuatan pencegahan terkuat. Adakah kelembutan Malaysia satu kelemahan atau senjata? Sehingga kita berkongsi kisah ajaib seterusnya.